A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hari Sabtu. Macam biasa, tazkirah Ramadan kita akan berlangsunglah setiap hari pada jam 12 tengah hari. Tapi pada hari Sabtu ni special sikit. Sebab apa? Sebab kita akan jawab soalan-soalan fiqh wanita dan Ramadan. Sebab banyak sekali saya terima DM, saya terima PM, saya terima WhatsApp bertanya tentang fiqh wanita dan juga Ramadan. So hari Sabtu saya fokuskan untuk jawab Q&A lah. Sambil-sambil tu kalau siapa dengar suara saya dengan jelas, tolong tulis kat situ jelas ke tak jelas. Waalaikumsalam Puan Halimah. Jelas ke tak jelas? Okey, Munira. Terima kasih. Okey, jelas ke tak? Kalau jelas, alhamdulillah, so saya akan teruskanlah dengan soalan-soalan yang terkumpul. Ada antaranya saya dah jawab lah. Sekejap saya nak silentkan phone ni. Okey, sekejap. Saya silentkan phone. Kalau tidak dia bising. Okey. Ada antara soalan saya dah jawab. Tetapi saya kumpulkanlah soalan yang macam highlight of the week lah. Soalan ni banyak sangat yang tanya. Pertama, ramai sangat yang tanya saya lagi masih confused dan keliru tentang spotting darah. Spotting darah ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pendarahan ringan lah. Kadang-kadang dia keluar. Waalaikumsalam istiharah dan sebagainya lah. Okay, kalau kita tengok spotting darah ni contohnya dia keluar darah ketika kita dalam berpuasa siang hari ataupun malam hari. Tapi dalam bentuk spotting. Spotting maknanya tumpuk darah ataupun pendarahan ringan. So adakah dia dikira haid ataupun tidak? Pertama saya nak jawab, kalaulah spotting darah tu keluar dalam kitaran haid dan dalam proses haid, maka ia adalah haid lah. Tetapi kalau dia keluar di luar kitaran haid dan bukan dalam ciri-ciri haid, maka ia bukan darah haid. Contohnya lah, macam seorang baru ni dia tanya, dia keluar darah haid macam biasa, macam elok, semua elok. Macam biasa, 8 hari, elok semua. Tapi tiba-tiba lepas 8 hari tu, dia bersih macam biasa, tak ada apa-apa. Kemudiannya dalam 10 hari kemudian, dia hanya keluar satu spot je. Spot tu maknanya satu tompok. Lepas tu tak keluar-keluar dah. Dia campur dengan lendir warna putih. So saya kata kalaulah sebelum tu 8 hari tu adalah dalam proses kitaran biasa dan keluar pun dalam keadaan biasa yang kita dah biasa pada bulan-bulan lepas, tiba-tiba lepas 10 hari tu keluar spot je, lepas tu tak keluar-keluar dah. Maknanya 24 jam pun tak cukup apa-apa. Itu okey, itu sebenarnya adalah istihadah. Itu satu. Macam mana kita nak tahu sebenarnya ia haid ataupun tak haid? Macam ni saya ceritakan dia punya ciri-ciri. Pertama, kita kena catatkan period kita. Kalau boleh pada bulan-bulan yang lepas. Buat catatan. Hari pertama berapa hari bulan. Lepas tu dia berhenti berapa hari bulan. So, bila 3 bulan, biasanya kita dah dapat dah pattern haid kita tu. Itu satu. Yang kedua, kita tengok juga berapa darah dia keluar. Warna darah ke awal, ke tengah, ke akhir. Dan biasanya darah ni dia akan keluar lebih kurang 80 ml. Setiap kali keluar dalam tempoh biasanya 7 hari lah. Dan depends on orang. Ada 6 orang, ada 6, ada 7, ada 8. Tapi kalau orang tu darah rendah ataupun anemia, biasanya dia akan keluar cair sikit, dia akan keluar lama sikit. So kita kena tahulah karakter-karakter badan kita dan sebagainya. Jadi kerana itu, kalau misalnya lah kita nak cam lah yang mana satu haid, mana satu bukan haid, kita kena tengok pada yang sebelum-sebelumnya tu. Kalau sebelumnya tu kita kata tengok dah elok, dah keluar elok, dalam dia punya bilangan pun sama. Maknanya tapi dia keluar lagi. Berkemungkinan yang hari biasa yang kita datang 7 atau 8 hari tu adalah haid. Yang lebih lagi tu adalah istihadah. Tapi ada juga keadaan di mana dia datang tapi darah tak terus habis. Tahu tak? Dia tak keluar macam biasa. Dia keluar sikit, main-main lah orang kata. Dia punya darah tu tak terus keluar. Sikit. Yang ni biasanya dia akan jadi panjang. Panjang maknanya kalau biasa kita boleh habis 7 atau 8 hari, biasa dia akan pergi 9, 10, 11. Pasal apa dia keluar tak terus, tak habis. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sangat pentinglah kita usahakan supaya darah itu dilancarkan. Jadi kalau darah tu lancar, senanglah dia habiskan dalam masa sekaligus. Kecuali kadang-kadang ada berlaku juga keadaan di mana kita tak boleh beza antara darah haid dengan implantation blood.
Implementation pula ni adalah maksudnya proses. Sorry ada orang call. Proses tu dia nak menempel pada dinding. Ovum tu dia nak bersenyawa, lepas tu dia nak menempel pada dinding, nak membentuk baby. Tapi kadang-kadang dia ada berlaku, dia panggil pendarahan implantasi. Hasil daripada nak cantum tu kan. Telur tu nak menjadi tu. Itu ada orang call lagi biasanya darah tu dia akan jadi lebih cair. Tak macam darah haid biasa dan dia sebenarnya cepat beku. Kalau darah haid ni dia tak beku. Tu maksudnya. Ginilah tuan perempuan, kalau perempuan nak jelas lagi boleh pergi dekat saya punya page tu, ada dekat, kalau kat IG dekat bio tu saya ada sediakan satu recording dan juga e-book sekali, Fake Wanita dan Ramadan. Kat situ saya cerita apa beza antara spotting darah, pendarahan ringan dan darah haid. Apa beza implantation blood dengan darah haid. So kat situ kita boleh fahamlah sikit. Tapi ada juga yang belajar tapi masih confused. Yang tu kena yakinkan diri. Okey, yang kedua ada juga soalan dia kata. Ni saya tengah baca soalan ni. Nak tanya satu soalan boleh, lepas mandi hadas besar dah sempurna semuanya. 1 atau 2 hari. Tiba-tiba setan cakap. Nampak tak setan cakap kat dia ni? Kena mandi balik. Dan suara tu macam kacau kita selagi tak mandi. Disebabkan tu dia akan sentiasa rasa was-was dan akan sentiasa rasa nak pergi mandi lagi dan mandi lagi. Okey, pertama saya nak sebutkan, bila kita dah ikut dah kaedah mandi wajib, dah bersih semua, kita pun mandi wajib. Okey. Tetapi kalau ada suara-suara ataupun suara dari hati ataupun suara kita dengar yang menyuruh kita mandi wajib, di sinilah kita kena ada ilmu dan melawan. Biasanya dia ada 2 keadaan. Pertama, gangguan syaitan ataupun gangguan nafsu suara hati kita yang menyebabkan kita rasa was-was, jadi kita nak mandi, tak tahu sampai bila bersih. Yang kedua, dia berlaku dalam bentuk gangguan seperti penyakit-penyakit psikiatrik, seperti obsessive compulsive disorder, OCD. Jadi dalam dua-dua ni, kedua-duanya memerlukan rawatan. Pertama, nak tak nak kena ada ilmu. Kalau kita nak lawan syaitan, kena ada ilmu juga. Sebab nanti syaitan kelirukan kita. Tak sah tadi kamu mandi, begitu, begini. Dia akan kelirukan hukum-hukum fiqh yang ada di sekeliling kita. Tapi kalau kita dah belajar, kita lawan juga. Tak, ustazah kata kalau dah mandi gini, settle. Jangan fikir-fikir lagi. So, dia kena ada kekuatan untuk lawan. Lepas tu kita nak kena banyak istighfar. Dan kalau boleh kita minta tolong suami ke sahabat-sahabat untuk bantu kita melawan supaya jangan dilayan was-was tersebut. Dan kenalah ada zikir-zikir untuk penguat jiwa dan kena ada ilmu bagaimana nak lawan hujah-hujah syaitan tu. Itu nombor 1. Dan kalau kita ada penyakit was-was macam ni, jangan ada the first time. Kalau kita mula ikut, contohnya, saya mandi wajib tak sah, tak selesai mandi wajib. Kita pun ikutlah buat kali pertama cakap syaitan tu kan, suara hati kita tu kita ikut. InsyaAllah dia akan ada kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Lama-lama kita mandi tak selesai-selesai, maka kita akan jadi lama-lama penat, kita jadi malas, akhirnya tak nak ibadat. Kita ada kes di mana semakin berusia, last kali dia tak nak ibadat dah. Sebab apa? Dia sangat malas dan letih kerana penyakit was-was dia semakin kuat. Syaitan ni dia cerdik. Dia akan guna cara macam mana pun untuk memastikan kita akhirnya malas beribadat. Walaupun pada peringkat awal dia seolah-olah nak mencantikkan ibadat kita. Yang kedua, kalau perempuan ada unsur psikiatrik lah. Suara-suara, halusinasi ataupun OCD. Tak boleh tengok kekotoran jadi melampau-lampau dan bersih dan sebagainya. Nak pergi bersuci banyak kali. Tolonglah pergi dapatkan rawatan. Dia ada ubat dia ada rawatan dia ada terapi dia. Buat 2 kaedah ni. Jangan dibiarkan. InsyaAllah cuba atasi dan jangan dibiarkan kita takut, kita bimbang lama-lama. Kalau dibiarkan kita akan jadi malas ataupun kita akan jadi sangat lama mandi wajib sampai berjam-jam. Akhirnya kita dah jadi tak normal. So once you tak normal is actually ada psychiatric symptom. Ni banyak ni saya terima ni. Terutama bulan Ramadan dia dah start nyakit was-was. Bukan satu mesej, banyak-banyak mesej. Yang ketiga, saya nak bayar fidyah. Bila kira mencecah ribuan ringgit, tapi kurang berkemampuan untuk bayar hingga ribuan. Macam mana nak buat gini? Kalau kita kira, macam baru ni ada seorang pelajar ni, dia kira dia 1,200. Saya kata tak apa, tak bayar lagi pun. Bayar sikit-sikit. Contohnya sebulan awak nak bayar, sebab dia masih sekolah.
dia dapat kumpulkan RM12. Bayarlah dulu 3 hari. Sebab dia satu hari sama dengan satu cupak. Biasanya kalau ikut negeri-negeri RM4. Berdasarkan beras yang kita makan at average, biasanya RM4 lah. Kecuali rumah kita ni makan basmati, nasi arak cihama, tu cerita lain, betul tak? Macam tu. Tak sebut juga kan. Okey, jadinya kalau yang basmati tu kira lain. Tapi ni at average bahasa RM4. Katakanlah contoh dia ni sekolah lagi. Dia kata dia hanya mampu bayar RM12 3 hari je. Tak apa. Buatlah setakat yang mampu dulu. Tapi bila dah berkemampuan, kita bayarlah sikit-sikit sampailah selesai. Kadang-kadang orang ni dia baru tersedar. Dah beberapa tahun tipu bab-bab puasa. Kan? Dah tipu puasa. Dah selama bertahun-tahun. Dia asyik minum senyap-senyap je. Lepas tu bila sampai satu ketika dia baru sedar. Lepas tu dia nak gantilah belaka. Boleh. Tapi buatlah secara beransur-ansur kalau kita tak mampu. Okey, yang keempat. Ada juga yang tanya saya, Ustazah saya nak bawa anak ke masjid. Tapi Ustaz kata tak elok. Kalau boleh ajar anak sebelum datang tarawih. Saya sebenarnya macam ni. Bila saya tanya, adalah juga viral lah pandangan-pandangan orang yang mengatakan tak sesuai lah dia kata bawa kanak-kanak pergi masjid. Saya nak cerita gini lah. Saya ni seorang ibu. Saya ni seorang ustazah dan saya juga bekas penggerak masjid lah dan juga pendakwah. Saya sentiasa bawa anak pergi masjid terutamanya bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab kanak-kanak kalau dibiasakan dengan budaya dan lifestyle Ramadan, sampai besar dia akan teringat, bulan Ramadan akan seronok kat masjid. Akan pergi iftar sama-sama. Dia akan ngaji Quran. Malam dia akan sahur. Malam dia akan zikir. Malam dia akan mulai. Walaupun tak larat 2 rakaat, lepas tu dia tidur balik. Tak kisah. Tapi bayangan-bayangan itu akan menguasai diri dia sampai besar. Yang kedua, saya setuju. Kalau boleh, kalau kita nak ajar lah. Boleh show soalan tak Ustazah? Soalan ada. Saya kumpulkan dekat satu WhatsApp. Ada dekat PM semua. Tapi nanti saya akan tulis kemudian dekat page nanti soalan dia ialah, kalau yang tak akhir ni, soalan dia berkaitan dengan dia nak bawa kanak-kanak ke masjid. Anak dia ke masjid tapi ramai juga orang tak setuju dan kata lebih afdal duduk kat rumah. So sekarang saya jawab lah. Macam kita sebagai ibu pendidik semua, kita kalau boleh nak bawa kanak-kanak ke masjid sebab kita nak biar dia faham dengan lifestyle Ramadan, nak biasakan supaya benda tu dia bawa sampai ke besar. Dan saya setuju juga apabila orang kata tak semestinya masa Ramadan baru nak ajar kanak-kanak pergi masjid. Ya betul. Sebab tu kita selalu sebut persediaan Ramadan biasakan anak-anak dengan masjid. Lepas tu bukan kita setakat lepas anak, kita ajar dia macam mana solat betul, depan orang macam mana, kalau nak iftar sekali dengan orang macam mana. Adab-adab dekat masjid tu kita ajar. Jadi bila kita ajar, lama-lama kanak-kanak tu akan terbiasa. Yang ketiga, saya ni penggerak masjid dulu. AJK masjid pun ada. Membantu orang-orang masjid pun ada. Jadi biasanya kami, bila kita ada kanak-kanak kat belakang, adalah orang-orang yang tolong jaga kanak-kanak. Macam saya ada anak kecil. Saya akan duduk bersama dengan kanak-kanak kat belakang sebab saya nak jaga anak saya juga. So biasanya saya akan bawa satu bakul hikmah ni, dalam tu ada makanan. Saya kata kalau nak makan ni kat ujung, lepas witir baru makan. Kalau kawan saya dulu sebelum PKP, setiap malam dia akan sediakan mainan. Siapa yang siap witir semua, duduk elok-elok, beradab, beratur, nanti pakcik bagi mainan. Tu sebab itu cara dia. Saya pula suka bagi makanan dekat kanak-kanak, sikit pun tak apa. Kan tak semestinya banyak, tapi nak menyukakan bagi ganjaran. Dan dalam masa yang sama kita betulkan solat kanak-kanak, kita jaga. Dan bila ada orang tua jadi AJK, terutamanya kalau orang yang datang dia tolong jaga kanak-kanak kat belakang. So kanak-kanak akan terbiasa dengan masjid. Dan yang kedua, dia akan tahu ada adab kat masjid. Tapi kalau awal-awal kita tak bawa sebab katanya mengganggu lah, nanti akan ganggu imam. Dia ganggu mungkin sekali. Betul, kanak-kanak ni akan mengganggu. Tapi kalau kita dah ada ajar, didik, lama-lama mereka akan mula faham tentang adat-adat di masjid. Dia tahu dah nak main kat mana, waktu bila. Masalahnya kita sekarang, bila kita bawa kanak-kanak, kita lepas. Dan kita tak ajar adat masjid macam mana. Lepas tu kita pun duduk kat depan, anak kat belakang main. Itu yang tak boleh. Sebab itu kalau ada orang kata solat kat rumah lah kalau kanak-kanak. Saya tak berapa nak setuju sebab terutama zaman sekarang kat rumah ni kita wifi kadang-kadang. Kita on handphone semua. Ada pelbagai gadget. Jadi kalau kita tak biasakan dia dengan masjid, dia akan biasa dengan tempat lain. Tu yang kita tak nak.
Betul tak? Kalau boleh kanak-kanak biasakan dengan masjid. Dan kita pun orang tua, kita didik, kita ajar macam mana kanak-kanak nak behave dekat masjid. Itulah peranan kita sebagai penggerak-penggerak masjid dan juga ahli masyarakat, ahli-ahli Korea. Supaya kita nak anak-anak dekat kawasan dan taman kita bersama-sama imarahkan masjid. Nampak tak? Kalau saya contohnya masa anak-anak kecil dulu, saya akan cari masjid yang besar. Sebab saya akan duduk kat belakang. Bawa anak-anak yang baby tu, duduk dengan geng-geng baby. So kita still boleh solat, tapi dalam masa yang sama kita nak biasakan dia. Jadi bila kita duduk kat belakang dengan masjid yang luar, kita tak ganggulah jemaah yang utama. Dan bila kanak-kanak ni dah start cerdik, dah start sekolah, sebelum masuk dalam masjid tu kita dah ajar dah. Dah check dah macam mana cara bersih, kemaluan semua, bila dia kencing, bila dia buang air besar semua. Kita kena ajar, terutama budak lelaki. Ni bila kita bawa, kita tak ajar dia behave dan adab. Lepas tu kalau dia main, kita tegur. Kalau saya ustazah contohnya, biasa saya tak marah mak-mak bawa anak nak dengar saya ceramah. Sebab apa? Sebab kalau mak-mak tak bawa anak, bila masa mak ni nak belajar. Tu yang tak reti sampai ujung tu. Sebab tu saya kata tak apa, bawa anak. Tapi jaga anak masing-masing. Kalau anak tu menangis ke apa, tak apalah, kita redha. Sebab kita mak juga dan pendidik juga. So sebab tu saya kata, Zaini Syah kata, saya akan pastikan anak saya solat sebelah saya walaupun kecil lagi. Betul. Masalah sekarang, ada yang viral, dia kata tak payah bawa terus. Saya pun tanya, sebenarnya yang cakap tu dia ada anak ke tak ada? Satu. Yang kedua, dia penggerak masjid ke tidak? Macam saya tak boleh nak kata jangan bawa. Sebab saya adalah seorang guru. Saya bekas pensyarah. Kerja saya mendidik. Saya tahu apabila budak jauh dengan masjid, apa akan berlaku keesokan harinya kepada dia. At least dia membesar dan nakal dekat masjid tak apa. Lepas tu yang kedua, apa peranan kita sebagai ibu bapa, ahli keluarga, masyarakat untuk mendidik dan ajar anak supaya, boleh tanya cik-cik, tanya je soalan. Sambil saya duduk hurai tu. Kita sebagai pendidik, ibu bapa bukan setakat nak jaga anak kita, jaga juga anak orang lain supaya ahli Korea jadi sejahtera. Jadi saya haraplah semoga lepas ni kita dapat gambaran yang lebih jelas lah tentang membawa kanak-kanak ke masjid. Okey, cik-cik nak tanya apa ni sebelum saya berhenti ni? Okey, cik-cik terus tanya soalan. Nanti saya nak jawab. Okey. Sambil-sambil tu sebenarnya saya ni tengah mesyuarat juga. Tapi sambil-sambil tu saya buat live. Ada yang kata saya guna daun muhabbatin. Saya memang hari ni saya pakai efek sikit. Saya nak try efek. Efek daun muhabbatin ni. Saya suka ada efek-efek macam ni. Dan jangan lupa sementara kita tunggu soalan daripada cik-cik ataupun soalan yang lain. Saya nak maklumkanlah, insyaAllah lah bermula daripada esok kita akan dah start buat iftar lah. Terutama banyak iftar yang kita buatnya 10 terakhir. Sebab saya nak kejar yang 10 terakhir tu lah untuk manfaatkan sumbangan dan infak tuan-tuan dan puan-puan. Ada setengah tu bayar fidyah. Jadi saya nak infakkan 10 terakhir. Tu yang paling penting sekali lah. Sebab tu saya fokus iftar tu 10 terakhir dan ada jugalah awal-awal. Lepas tu saya nak ajak lah semua jom join Circle Ustazah Asma Husin. Sebab dalam circle tu nanti kita akan Google Meet. Tapi ni khas untuk wanita je. Macam Zain lelaki tak boleh join Untuk wanita saja kita akan buat bermula 17 hari bulan. Kita panggil no camera session. Tak payah buka kamera sambil masak ke, sambil rehat-rehat ke. Dengar je celoteh saya tentang doa-doa sekeluarga masuk syurga. Okey, yang ketiga saya akan buat Google Meet juga bersama dengan semualah. Ibu-ibu, adik-adik, wanita-wanita. Pada 10 terakhir 4:30 pagi zikir munajat. Sebelum tu kalau nak solat ke apa buat sebelum tu. 4:30 pagi kita akan zikir dan munajat tapi khas untuk wanita sahaja. Bersama dengan saya dan tim saya. Jom kita buat sekali. Dia gini 10 terakhir ni kita nak kejar betul-betul. Tapi kalau kita buat seorang-seorang kita cepat lemah. Tapi kalau kita buat ramai-ramai insya-Allah kita akan rasa seronok, kita rasa bersemangat nak bangun. Tapi kalau 4:30 tu kita nak uruskan orang kata sahur anak-anak, sahur suami, tak apa, sambil kita duk sediakan sahur buka saja. Saya punya Google Meet tu nanti kita sambil zikir sambil masak, tak ada masalah. Insya-Allah kita akan buat zikir munajat dan doa sekali tapi yang ni khas untuk wanita. Kalau yang lelaki ada kat dalam ni boleh panggil isteri masing-masing join dekat Google Meet tu nanti. Nak apa-apa pergi dekat saya punya page, klik dekat link nanti Google Form ada, join Circle Ustazah Asma Husin. Saya rasa sampai situ dululah kot. Tak naik-naik ni soalan cik-cik ni. Tak apa. Okey, kalau gitu kita akan jumpa lagi esok hari. Esok ni saya akan live ni. Hari tu kan tanya pasal Ailio.
Okey, Cik, air liur tu saya dah sebut dah itu. Kalau misalnya air liur tu macam banyak sangat, kita tak boleh nak telan sebab nanti dia akan jadi zat yang mengenyangkan. Tapi kalau sikit-sikit macam saya cakap ni sambil tu, dia termasuk. Tu tak apa. Tapi kalau air liur banyak, biasanya kalau Rasulullah SAW, kalau tengah solat dia ada letak satu tisu kat tepi ataupun sapu tangan, ludah dekat tisu. Ataupun kalau kita banyak sangat kita nak ludah ke kiri, jangan ludah ke kanan. Itu sunat dia lah. Tapi kalau dalam keadaan biasa kita buanglah keluar, kecuali cik dalam keadaan sakit. Kalau sakit tu tak boleh nak buat apa. Air liur terlampau banyak dihasilkan. Cik Siti kalau nak join saya punya Google Meet, nanti saya letak dekat page saya, dekat IG semua ada. Klik Google Form, ada kat situ link untuk join Circle Ustazah Asma Hussein. Okey, sampai situ saja perjumpaan kita pada hari ini. InsyaAllah esok kita sambung lagi dengan tazkirah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.